या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang sanggup menghadiri ceramah kita pada malam ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Oleh selawat dan salam kita panjatkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga baginda, para sahabat, dan mereka yang istiqomah mengikuti sunnah baginda hingga ke hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya akan berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu kepimpinan. Baiklah, oleh itu tajuk ceramah kita pada kali ini yang akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian adalah kepimpinan berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah kunci keamanan bagi sesebuah negara. Oleh itu, saya harap hadirin sekalian dapat memberikan fokus yang paling terbaik kepada saya agar kebaikan ini dapat kita nikmati bersama. Baiklah hadirin sekalian, kita semua sedar bahawa isu kepimpinan sejak kebelakangan ini sentiasa menjadi topik utama di akhbar-akhbar media ataupun berita di televisyen seperti Berita Awani dan Sinar Harian. Jika kita lihat, ada pemimpin yang amanah, tetapi ada juga pemimpin yang menyeleweng, mengamalkan rasuah dan menyalahgunakan kuasa. Ya, tepat sekali. Kita akan membicarakan tentang politik, namun lebih kepada kepimpinan. Persoalannya adalah bagaimanakah Islam menggariskan sifat seseorang pemimpin yang sebenar untuk memimpin sesebuah negara. Hadirin yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam Islam kepimpinan adalah sebuah amanah yang kita perlu pegang, kerana ini bukan untuk diri kita sendiri, namun kepada negara atau masyarakat kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimimpinannya. Oleh itu, dalam hadis ini kita dapat lihat dengan jelas bahawa ia menunjukkan bahawa menjadi pemimpin adalah tanggungjawab yang sangat-sangat besar yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Namun, hal pertama yang akan dipersoalkan ketika hari kiamat, ketika di akhirat nanti adalah solat kita. Oleh itu, saya harap hadirin sekalian menjaga solat 5 waktu. Baiklah. Jika kita bercakap tentang pemimpin, mestilah kita perlu mengetahui apa sahaja sifat pemimpin yang perlu kita teladani atau kita contohi berdasarkan sunnah yang telah Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sifat pertama yang harus ada dalam diri seseorang pemimpin adalah sikap yang amanah ketika melakukan pekerjaan atau tugas. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul sudah dikenali sebagai Al-Amin. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dipercayai ketika itu disebabkan oleh sifat amanah beliau yang sangat terbaik. Jadi,
Sebagai seorang pemimpin yang amanah, pemimpin tersebut dapat menjaga masyarakat atau pimpinannya dengan baik tanpa sedikit celah pun. Jadi, jika seorang pemimpin itu amanah, sudah tentulah bahwa pemimpin tersebut tidak akan menyelewengkan harta negara dan tidak mengkhianati tanggung jawab yang telah dia pegang. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemimpin tersebut tidak menyalahgunakan kuasa seperti menggunakan duit kebajikan untuk kegunaan diri sendiri. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menghukum seseorang itu dengan adil, tanpa mengira pangkat atau dia kaya atau miskin, lemah atau sebagainya. Jadi, dalam ayat ini kita dapat lihat dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntut setiap pemimpin untuk memegang prinsip amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Sifat kedua yang perlu ada dalam diri seseorang pemimpin adalah sikap yang adil. Adil ini bermaksud seimbang dalam segala aspek, yaitu tidak pilih kasih, tidak menzalimi rakyat, dan memberikan hak yang sama rata kepada semua masyarakat. Jadi, di sini ada satu sabda dari Rasulullah SAW yang dapat saya berikan, yaitu, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lihatlah betapa indahnya sifat kepimpinan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Oleh itu, keadilan itu ditegakkan walaupun itu anak bagindanya sendiri, kerana sebagai seorang pemimpin kita tidak boleh melihat dia itu siapa, seperti pangkat, kaya atau miskin, lemah atau kuat. Jadi, antara dalil yang berteraskan kepada contoh yang saya berikan tadi adalah dalam surah Al-Maidah ayat ke-8, yaitu berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Hal ini dapat dikatakan demikian kerana adil adalah asas kepada keamanan sesebuah negara. Tanpa keadilan, masyarakat akan hidup dalam ketakutan dan penindasan. Hal ini saya katakan demikian kerana jika pemimpin itu tidak adil dalam melaksanakan hukuman, sudah tentulah masyarakat tidak akan hidup selesa kerana takut akan kepimpinan seseorang pemimpin yang tidak adil. Baiklah, kesan baik kepada masyarakat jika seseorang pemimpin adil dalam melaksanakan hukuman atau adil dalam segala aspek akan menyebabkan masyarakat hidup aman dan harmoni. Dan tentulah bukan masyarakat sahaja, politik juga akan menjadi stabil dan akan menyebabkan sesebuah negara itu akan hidup lebih harmoni, aman, sentosa. Selain itu, negara kita akan dipandang tinggi oleh negara lain disebabkan oleh mempunyai pemimpin yang adil dalam segala aspek, yaitu dalam melaksanakan hukuman. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-73. Dan kami jadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, serta kami wahyukan kepada mereka perintah untuk berbuat kebaikan, menegakkan solat dan menunaikan zakat. Jadi, di situ kita dapat lihat bahawa
Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lihat bahawa kesan baik daripada pemimpin yang adil sangat besar kepada sesebuah negara. Baiklah, kesan baik yang kedua adalah kita dapat mengambil kesan baik dalam undang-undang negara. Jika kita mempunyai pemimpin yang adil, sudah tentulah undang-undang negara juga tidak akan lari daripada sikap keadilan dalam sesebuah pemimpin. Saya bermaksud bahawa pemimpin yang adil sudah tentulah akan memastikan undang-undang yang ditetapkan dalam sesebuah negara itu adalah baik dan tidak memberikan kesan negatif atau buruk kepada masyarakat, seperti dalam undang-undang, jika melaksanakan hukuman itu tidak akan mengira kita miskin atau kaya, berpangkat atau tidak berpangkat, lemah atau tidak kuat, Jadi semuanya akan sama di sisi hukum yang telah dibuat oleh pemimpin yang adil tersebut. Jadi ini akan menyebabkan masyarakat akan lebih berdisiplin, berintegriti dan menghormati undang-undang negara, kerana kita dapat lihat bahawa pemimpin yang adil dapat membentuk sebuah negara yang aman dan sentosa. Baiklah, setelah kita lihat kesan-kesan baik, apa kata kita lihat kepada aspek yang seterusnya, yaitu kesan buruk jika seorang pemimpin itu tidak mengikut Al-Quran atau sunnah daripada Rasulullah SAW. Pertama sekali, jika pemimpin itu tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, sudah tentulah akibatnya akan menjadi sangatlah buruk. Seperti rasuah dalam sesebuah politik akan berleluasa. Selain itu, politik menjadi kucar-kacir. Rakyat hilang kepercayaan kepada kerajaan kerana seorang pemimpin ini tidak mengambil berat tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 59 bahawa Dia akan membinasakan sesuatu negeri apabila penduduk dan pemimpin berlaku zalim dalam sesebuah negara itu. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga pernah memberi amaran, yaitu akan muncul pemimpin yang menyuruh kamu apa yang mereka tidak lakukan. Barang siapa percaya kepada pembohong mereka dan menolong kezaliman mereka, maka dia bukan daripada umatku. Riwayat Ahmad. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa itu adalah amaran yang keras kepada pemimpin yang zalim, juga kepada rakyat yang menyokong kezaliman pemimpin tersebut. Jadi sebagai masyarakatnya majmuk, kita perlulah memilih pemimpin yang berteraskan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati sekalian, kepimpinan ini bukan hanya tanggung jawab pemimpin semata-mata, tetapi juga masyarakat boleh mengambil peranan yang signifikan. Seperti yang telah saya sebut tadi, kita sebagai masyarakat perlu memilih pemimpin yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seperti amanah, adil dan beriman. Oleh itu, jika kita memilih pemimpin yang mempunyai tiga aspek tersebut, sudah tentulah kita akan hidup damai, harmoni dalam sesebuah negara itu. Namun, jika kita salah memilih pemimpin, sudah tentulah kita akan menanggung akibat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, saya ingin menekankan kepada generasi muda, khususnya termasuk kita sendiri,
Kerana kita adalah bakal guru, pendidik, pemimpin yang akan mengajar murid-murid nanti. Selain itu, masyarakat bahkan pemimpin dalam keluarga juga boleh menjadi pemimpin seperti ketua rumah iaitu ayah. Seterusnya, jika kita dididik dengan nilai amanah dan adil sejak awal, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita perlulah mengambil berat tentang sifat kepimpinan ini, yaitu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri ceramah pada malam ini, saya ingin memberitahu bahawa kesedaran penting yang perlu kita pegang ada 3, yaitu kepimpinan ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada diri kita sendiri atau keistimewaan peribadi. Yang kedua, keadilan adalah asas keamanan dalam sesebuah pembentukan negara. Yang ketiga, pemimpin zalim akan membawa kita kepada azab yang mengerikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita perlulah memilih pemimpin yang adil, amanah, atau lebih kita boleh sebut sebagai yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, jika kita memilih pemimpin yang berlandaskan aspek tersebut, sudah tentulah negara kita akan hidup aman dan damai. Baiklah, sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, iaitu ayat 96. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya kami akan limpahkan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Maka jelaslah kepimpinan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah salah satu kunci dalam keamanan dan juga kestabilan politik sesebuah negara. Oleh itu, saya harap kita sebagai masyarakat madani perlulah mendukung atau memilih pemimpin yang amanah dan adil, serta kita tidak perlu memilih pemimpin yang tidak adil kerana ia akan memudaratkan negara kita sendiri. Sekian sahaja ceramah saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu adalah kesalahan saya sendiri. Dengan itu saya menutup ceramah pada malam ini dengan tasbih kifarah dengan surah An-Nas. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya, sesiapa hadirin sekalian ingin bertanyakan soalan berdasarkan ceramah yang telah saya sampaikan sebentar tadi? Ustaz, saya ingin bertanya, Okey, nak tanya apa? apakah maksud sifat adil bagi seseorang pemimpin? Baiklah, soalan yang sangat bagus. Sifat adil bagi seorang pemimpin bermaksud tidak pilih kasih, tidak menzalimi rakyat, dan memberikan hak yang sama rata terhadap masyarakat. Adakah jawapan ini menjawab soalan hadirin? Ya. Baiklah. Soalan seterusnya. Ustaz nak tanya Ustaz. Okey. Kenapa kepimpinan ni dianggap penting dalam Islam ni Ustaz? Okey, soalan yang bagus. Baiklah, kepimpinan ini dianggap penting dalam Islam kerana ia merupakan amanah besar yang menentukan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sesebuah politik, dan ini turut akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baiklah, sepertinya seperti itu sahaja untuk soal jawab kita pada ceramah malam ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.